Al-Quran. Berkaitan dengan Al-Quran. Jadi apa ringkasan yang kamu boleh dapat berkaitan dengan akidah tentang Al-Quran? Jadi Al-Quran adalah kalamullah. Bila disebut Al-Quran, ada dua itlaq, dua penggunaan. Satu merujuk kepada sifat Allah. Sifat apa yang kita belajar daripada sifat 20? Sifat kalam. Sifat kalam. Satu lagi, bila disebut Al-Quran, merujuk kepada lafaz-lafaz yang kita baca. Jadi Al-Quran yang merupakan kalamullah, sifat Allah, maka ia adalah sesuatu yang bersifat qadim. Seperti mana zat Allah qadim, maka sifat Allah qadim. Al-Quran yang kita baca ini adalah merupakan ta'bir ataupun terjemahan. Terjemahan bukan makna alih bahasa. Maksudnya dia merupakan sesuatu yang mengungkap bagi kalam Allah yang qadim. Faham? Kalam Allah yang qadim. Dan Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan bahawasanya Al-Quran itu bukanlah makhluk. Jadi yang dimaksudkan Al-Quran itu bukanlah makhluk adalah kalamullah, bukanlah makhluk. Kenapa dia bukan makhluk? Sebab dia adalah sifat Allah. Apabila dia sifat Allah, maka sifat Allah itu adalah qadim. Sifat Allah adalah qadim. Mu'tazilah mengatakan kalamullah ini adalah makhluk. Jadi apa maksud mereka kalamullah ini adalah makhluk? Maksudnya, bila mereka berkata Allah berkata, apa maksud Allah berkata di sisi Mu'tazilah? Allah berkata-kata di sisi Mu'tazilah ni maksudnya Allah Ta'ala telah mencipta perkataan. Cipta. Allah Ta'ala telah mencipta huruf, telah mencipta suara. Allah Ta'ala tu sendiri tidak berkata-kata. Bila disebut berkata-kata, maksudnya dia cipta suara. Jadi suara ni benda yang makhluk. Dia cipta huruf, maka huruf ni benda yang makhluk. Jadi kena faham betul-betul. Tidak seperti Mu'tazilah yang berkata sedemikian, dan tidak pula seperti apa dia panggil Hanabilah yang ulu, tetapi Ahlus Sunnah wal Jamaah pertengahan. Faham? Kita mengisbatkan sifat berkata-kata kepada Allah. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala sendiri mengisbatkan dia berkata-kata di dalam Al-Quran dengan firman-Nya, wa kallamallahu Musa taklima. Ia datang dalam lafaz maf'ul mutlaq. Maf'ul mutlaq itu nak menunjukkan secara taukid bahawasanya memang betul Allah Ta'ala berkata-kata dengan Nabi Musa alaihi salam. Memang berkata-kata. Tetapi bila kita nak faham Allah Ta'ala berkata-kata itu, seperti yang Imam Tahawi sebut, bila kaifiyah. Itu bila kaifiyah itu adalah kait dalam akidah Allah berkata-kata,
yang membezakan antara khaliq dengan makhluk. Jadi Allah berkata-kata tapi bila kaifiyah. Faham? Tengok pada perkataan Imam At-Tahawi, bila kaifiyatin wa innal Qur'ana kalamullahi ta'ala minhu bada bila kaifiyah. Semalam kita dah sebut apa maksud bila kaifiyah, ai bila harfin wala sautin wala ibtida'in wala intiha'in wala sukutin, bila famin wal lisan wal laha. Maksudnya tanpa mulut, tanpa lidah, tanpa tekak, tanpa gigi. Seperti mana alat berkata-kata yang diperlukan oleh manusia. Manusia berkata-kata, dia perlu lidah. Maksudnya bila kita isbatkan berkata-kata kepada manusia, lazim daripadanya kita isbatkan dia ada lidah, dia ada gigi. Barulah dia bercakap dengan elok kan. Kalau orang tak ada gigi, dia bercakap juga, tetapi bercakapnya tidak fasih. Dia perlukan peti suara, dia perlukan itu, perlukan ini. Bila kita nisbahkan Allah berkata-kata, perlu nisbahkan secara apa? Secara tanzih. Secara tanzih itu maksudnya secara mensucikan Allah daripada menyerupai makhluk. Ambil perkataan dalam Jauharatut Tauhid tentang masalah ini. Kata Imam Al-Laqani, وَنَزِّهِ الْقُرْآنَ أَيْ كَلَامَهِ عَنِ الْحُدُوثِ وَاحْذَرِ انْتِقَامَهِ. Ini bait syair yang ke-41. وَنَزِّهِ الْقُرْآنَ أَيْ كَلَامَهِ عَنِ الْحُدُوثِ وَاحْذَرِ انْتِقَامَهِ. وَاحْذَرْ انْتِقَامَهِ. Apa kata Imam Al-Laqani? Wa nazzihil Qur'ana ay kalamah. Dan hendaklah kamu mensucikan Al-Quran. Al-Quran yang dimaksudkan adalah kalam Allah. Tadi saya dah sebut Al-Quran ini juga diitlakkan kepada apa yang kita baca, apa yang kita tengok, yang itu baharu. Faham? Yang huruf-huruf yang kita baca itu baru. Tulisan-tulisan yang ada di dalam kertas itu baru. Jadi bila disebut sucikanlah Al-Quran, Al-Quran yang kita nak sucikan daripada sifat baharu adalah apa? Kalamullah, yang merupakan sifatun qaimatun bidzatillah. Yang itu. Dan hendaklah kamu mensucikan akan Al-Quran, yakni kalamnya. Sucikan daripada apa? Anil huduthi, daripada baharu. Sucikan daripada baharu maksudnya tidak mensifatkannya sebagai makhluk, seperti yang telah menyifatkan akan dia oleh Mu'tazilah dan seumpamanya. Anil huduthi wahdhar intiqamah, dan awas, berhati-hatilah daripada hukuman daripada Allah. Atas siapa? Atas orang yang mengatakan Al-Quran itu makhluk. Faham? Khalas. Seterusnya, faman sami'ahu, barang siapa yang mendengar ia, maka fa ni kita panggil fa tafri'. Maka man, barang siapa, sami'a, telah mendengar ia, hu, akan dia apa? Dia Al-Quran. Wa za'ama, dan mendakwa ia akan bahawasanya ia, akan bahawasanya apa? Nya Al-Quran. Kalam, perkataan al-bashar, manusia, faqad kafara, jawab kepada man,
maka sesungguhnya telah kafir ia. Siapa yang dengar Al-Quran lalu dia kata in hadza illa qaulul bashar, dia kata tidak lain tidak bukan apa yang saya dengar ini adalah qaulul bashar, maka apabila dia mendakwa dan beriktikad seperti itu, sesungguhnya telah kafirlah ia. Orang yang menafikan Al-Quran kalamullah kafir. Faham? Orang yang mengatakan Al-Quran ni kalamullah tapi dia makhluk, sesat. Faham tak? Seperti Mu'tazilah. Sebab itu Mu'tazilah tidak dikafirkan kerana dia mengatakan Al-Quran itu makhluk, selagi mana dia mengatakan Al-Quran itu kalamullah. Faham? Tetapi kalau seperti orang musyrikin, seperti Walid bin Mughirah, bila dia dengar Nabi baca Quran, dia kata dia pernah dengar perkataan ahli nujum, tukang sihir, syair-syair. Tetapi yang dia dengar ini bukan seperti yang dia biasa dengar. Pada mula-mula dia cenderung kepada Rasulullah, tapi dengan sebab kawan-kawan dia telah mengatakan ini adalah sihir. Okey. Waqad, dan sesungguhnya telah mencela akan dia siapa? Dia orang yang telah disebutkan tadi. Orang yang mengatakan apa? Orang yang mengatakan annahu kalam bashar. Jadi hu tu kembali kepada man za'ama annahu kalamul bashar. Faham? Hu kembali kepada apa? Man za'ama annahu kalamul bashar. Dan sesungguhnya telah mencela akan dia orang yang mendakwa bahawasanya Al-Quran itu kalamul bashar oleh Allah, dan telah mengaibkannya ataupun dan telah mencercanya, mencela dan mencercanya. Wa aw'adahu, dan telah mengancamnya, mengancamnya ataupun telah menjanjikan. Aw'ada ni janji buruk, wa'ada janji baik. Faham? Bila janji baik dipanggil wa'ada, kalau janji buruk diguna perkataan aw'ada. Dan telah menjanji ia, ya Allah, akan dia orang yang disebutkan tadi, akan azabnya, ya Allah. Sekira-kira berfirman ia Allah Ta'ala, sa'uslihi saqar, pasti lagi memasukkan oleh aku akan dia siapa? Dia orang yang mengatakan in hadza illa qaulul bashar, akan neraka saqar. Falamma, maka tatkala mana telah mengancam, telah menjanjikan oleh Allah as-saqara, akan neraka saqar, liman, kepada orang yang telah berkata ia man, berkata apa? In hadza illa qaulul bashar. Jawab kepada lama, alimna, maka tatkala mana telah menjanjikan oleh Allah akan neraka saqar kepada orang yang berkata ia, berkata apa? In hadza illa qaulul bashar, tidaklah ini, maksudnya Al-Quran, melainkan perkataan manusia, maka telah meyakinilah oleh kita. Faham? Alimna, telah meyakinilah ataupun telah tahulah oleh kita akan bahawasanya apa? Al-Quran itu adalah merupakan perkataan pencipta bashar. Bila Allah Ta'ala mengancam siapa yang kata Al-Quran itu qaulul bashar, dia masuk neraka. Maksudnya Al-Quran itu bukan qaulul bashar. Jadi kalau Al-Quran itu bukan qaulul bashar, dia qaul siapa? Dia adalah qaul khaliqil bashar, pencipta manusia. Maka mengetahuilah oleh kami, oleh kita
akan bahawasanya Al-Quran itu merupakan perkataan pencipta bagi bashar, iaitu manusia. Wala yushbihu itu ataf. Alimna annahu la yushbihu, situ. Mengetahuilah oleh kita akan bahawasanya ia. Jadi dia ataf kepada qaulul bashar. Alimna annahu qaulu khaliqil bashar wa alimna annahu la yushbihu qaulal bashar. Bahawasanya Al-Quran itu tidaklah menyerupai ia perkataan manusia. Faham? Dia bukan perkataan manusia dan dia bukan menyerupai perkataan manusia. Dua-dua kena nafi. Sebab ada orang yang mengatakan Al-Quran ini perkataan khaliqil bashar. Dia isbatkan, dia tak nafi. Tetapi dia telah tergelincir dengan mengatakan Al-Quran itu seperti qaulil bashar. Seperti. Kalau bashar punya qaul ada huruf kan, ada suara, pun sama juga. Kalau qaulul bashar ini baharu, maka Al-Quran pun baharu. Jadi orang ini pun sesat juga. Dia menafikan Al-Quran itu qaulul bashar, tetapi dia beriktikad bahawasanya ia menyerupai ataupun ada penyerupaan pada perkara-perkara tertentu dengan qaulul bashar, pun tak betul juga. So kita nafikan dua. Dia bukanlah qaulul bashar. Yang kedua, la yushbihu qaulal bashar. Kenapa? Berdasarkan apa ni? Annahu la yushbihu qaulal bashar. Berdasarkan firman-Nya, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Seperti mana zatnya tidak menyerupai selainnya, maka sifat-sifatnya juga tidak menyerupai selainnya. Apabila kalamullah itu disebut sebagai sifat Allah, maka sudah tentulah dia juga bersifat dengan mukhalafatuhu lil hawadisi. Kemudian Imam Tahawi telah membuat satu garis panduan besar. Yang tadi beliau bahaskan secara khusus tentang siapa yang menyerupakan Al-Quran dengan perkataan manusia. Sekarang beliau membawa garis besar. Kaedah dia apa? Ni kaedah dia. Waman wasafa Allah Ta'ala bima'nan min ma'anil bashar faqad kafar. Ini kaedah umum. Barang siapa man telah menyifatkan ia man. Ini jumlah syarat. Dan barang siapa telah menyifatkan ia man akan Allah Ta'ala, jumlah mu'taridah. Menyifatkan itu dengan apa? Bima'nan. Jadi jar majrur muta'alliq kepada wasafa. Wa man wasafa bima'nan. Dan barang siapa yang menyifatkan Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala ni, Ta'ala itu dia panggil jumlah mu'taridah. Faham? Menyifatkan dengan makna, dengan satu makna. Jadi nakirah itu untuk taklil, dengan satu je, apa-apa, tapi walaupun satu. Barang siapa yang menyifatkan ia man akan Allah Ta'ala dengan satu makna ataupun makna dengan makna bashar. Jadi makna ni bukan makna yang bahasa Melayu tu. Dia ada lafaz, dia ada makna. Faham? Orang akan jadi kafir kalau dia sifatkan Allah dengan
makna, dengan hakikat manusia. Tapi kalau dia sifatkan Allah dengan lafaz yang sama yang digunakan kepada manusia, tak jadi apa-apa. Faham? Lafaz sama, lafaz. Contohnya, kita gunakan kepada manusia penyayang, perkataan penyayang. Kemudian dia sifatkan Allah pun penyayang. Dia jadi kafir atau tak? Selagi mana maksud penyayang yang dia maksudkan kepada manusia berbeza dengan maksud penyayang yang dia maksudkan kepada Allah. Sebab itu kita kata lafaz ni dia sempit, makna lagi luas. Jadi orang tidak akan dikafirkan dengan semata-mata lafaz. Sebab lafaz itu mengandungi murad yang berbeza-beza. Contohnya, seseorang mensifatkan Allah dengan lafaz yang digunakan kepada manusia juga. Seperti contohnya kaya. Manusia kaya, Allah kaya. Tetapi bila dia sebut kaya dan dia nisbahkan kepada Allah, kaya yang dia maksudkan ataupun hakikat perkataan kaya itu adalah lain daripada hakikat perkataan kaya yang diitlakkan kepada selain Allah, maka tak ada masalah. Sebab itu perkataan Imam Tahawi ini sangat daqiq. Beliau tak kata waman wasafallaha ta'ala bilafzin min alfazil bashar. Jangan sebut lafaz. Sebab lafaz ini harus diitlakkan dengan syarat yang dia qasadkan itu betul. Faham? Dan dengan syarat lafaz itu tidak dilarang daripada disebut merujuk kepada Allah. Dalam menghukum akidah adalah makna, maksudnya i'tiqad. Dan barang siapa yang menyifatkan akan Allah Ta'ala dengan satu hakikat daripada hakikat-hakikat bashar, manusia, faqad kafara, maka sesungguhnya telah kafirlah ia. Jadi ini suatu kaedah yang besar dan isu yang besar. Dan kita perlu tahulah. Sebab tu Syekh Said Fodah kata, di sini Imam Tahawi dia bawa kaedah umum. Maka timbul satu soalan, apakah sifat-sifat bashar yang kita tak boleh sifatkan Allah dengannya? Apa dia? Faham? Imam Tahawi tak sebut lagi. Apa dia? Maka kita akan tangguhkan penjelasannya pada ibarat yang akan datang. Iaitu nanti Imam Tahawi akan datangkan ibarat kat belakang. Ta'ala Allahu 'anil hududi tu kak. Surat seterusnya, surat satu lain lagi. Ta'ala Allahu 'anil hududi wal ghayat wal arkan wal adawat dan seumpamanya. Faham? Ulama bahaskan ada perkara-perkara yang jelas orang ini akan jadi kafir kalau dia sifatkan Allah dengan sifat tersebut. Ada perkara yang ulama berselisih pendapat, adakah boleh dihukum kafir ataupun tidak. Tapi ini adalah suatu garis panduan umum. Faman absara hadha i'tabara wa an mithli qawli al-kufarin zajara wa alima anna Allah ta'ala bi sifatihi laysa kal bashar. Faman absara, barang siapa yang merenung ia akan ini apa ni? Hadha tu maksudnya ma dzukira minal ibarah. Barang siapa yang merenung ia akan ini merujuk kepada apa yang telah disebutkan daripada ibarat tadi. Ibarat apa? Ibarat man wasafallaha ta'ala bima'nan
min ma'anil bashar faqad kafar. Jadi barang siapa yang merenung ia akan ini kenyataan tadi, kenyataan bahawasanya siapa yang sifatkan Allah dengan sifat bashar faqad kafar, i'tabara, maka dia akan mengambil i'tibar. Maksudnya dia akan berjaga-jagalah daripada nak suka hati sifatkan sifat makhluk kepada Allah. Faham? I'tabara ai mengambil ibrah, mengambil pelajaran. Pelajaran apa? Pelajaran bahawasanya jangan disifatkan Allah dengan mana-mana ma'nal bashar. Wa'an, dan ini dia punya jawab juga yang kedua. I'tabara jawab pertama. Jawab yang kedua inzajara. Cuma ditakdimkan muta'alliq dia. Wa an mithli qawlil kuffar inzajara, ay inzajara an mithli qawlil kuffar. Dan dan terjaga ia daripada, dia inzajar tu maksudnya berhenti. Zajar ni kan maksudnya kita herdik, kita bagi amaran dengan suara supaya orang tu berhenti daripada buat sesuatu. Seperti mana kitab Az-Zawajir an Iqtirafil Kabair, karangan Ibn Hajar Al-Haytami. Az-Zawajir, zawajir ni zajar kan. Zajar ni maksudnya kita mengeluarkan perkataan, memberi amaran kepada seseorang jangan buat macam ni, zajar. Jadi kalau orang tu beringat dengan kita punya zajar, orang tu dipanggil inzajar. Wah, mutawa'ah. Maka dia mengambil amaran dan menjauhkan diri daripada seumpama perkataan orang kafir. Jadi orang yang faham kaedah tadi, dia inzajar. Dia mengambil pelajaran daripada amaran tadi. Lalu dia berhenti daripada bercakap seperti perkataan yang orang kafir cakap. Jadi ada orang Islam tapi bercakap perkataan macam orang kafir. Yudahi'an orang-orang kafir, maka orang Islam pun ada. Maka beringatlah dengan kenyataan wa man wasafa Allah Ta'ala bima'na min ma'anil bashar faqad kafar. Wa alima itu masih lagi dia punya ataf, dan mengetahui ia ataupun meyakini ia akan bahawasanya Allah Ta'ala bisifatihi, batu lil mulabasah, maksudnya Allah Ta'ala muttasifan bisifatihi. Allah Ta'ala itu bersifat dengan sifatnya, tidak bukan, Allah Ta'ala itu bersama sifatnya, laisa kal bashar. Wah. Allah Ta'ala bi sifatihi ay ma'a sifatihi, laisa khabar kepada anna, bahwasanya Allah Ta'ala bersama sifatnya. Bi sifati bukan khabar kepada laisa. Bahwasanya Allah Ta'ala itu bersama sifatnya, khabar dia tidaklah ia yang bersama sifat itu seperti bashar. Maksudnya seperti mana zatnya itu bukan seperti bashar, sifatnya juga bukan sifat bashar. Bukan i'tikad sebahagian orang zat Allah tidak menyerupai bashar, tapi sebahagian sifatnya menyerupai bashar. Tak betul. Zatnya tidak menyerupai bashar, sifatnya juga tidak menyerupai bashar. Maka kata Imam Tahawi, sesungguhnya Allah bersama sifatnya tidak menyerupai bashar. Faham? Bukan zatnya saja, bersama sifat sekali. Faham tak? Jadi laisa itu khabar, jumlah itu jadi khabar kepada annallaha ta'ala bisifatihi laisa huwa, kembali kepada Allah
bisifati kal bashar, khabar kepada Laisa jumlah menjadi khabar anak. Wallahu a'lam bissawab.